Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung video yang keempat ataupun part 4 Pentaksiran Bilik Darjah, subtopik 3.1 Simpanan dan Pelaburan. Okey, soalan ni cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 3 KSSM, sambungan kepada part 3, di mana untuk part 4 ni kita akan sambung muka surat 33, 34, 35 dan 36. Maksudnya kita akan selesaikan untuk semua subtopik, untuk semua soalan subtopik 3.1 sebelum kita masuk kepada 3.2. Jadi kita selesaikan ke semua jenis soalan supaya para pelajar dapat mahir menjawab soalan ini. Okey, itu pentingnya cikgu buat video pentaksiran bilik darjah ni. Okey, baik. Okey, ini antara soalan dia. Okey, baik. Kita bermula di sini. Okey, baik. Muka surat 33 tu. Baik. Padankan setiap yang berikut dengan penyataan yang betul. Okey, kecairan. Okey, seperti yang cikgu dah terangkan yang ada dalam buku teks tu, kecairan ialah keupayaan menukar suatu simpanan, pelaburan atau aset menjadi wang tunai. Okey. Risiko ialah kemungkinan mengalami ketidakpastian dalam satu pelaburan. Okey. Itu kita panggil risiko, ketidakpastian. Dan akhir sekali, pulangan. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Okay, selesai soalan A. Kita pergi kepada bahagian B. Itu soalan B, bahagian B. Nyatakan jenis pelaburan bagi setiap penyataan yang berikut. Baik. Nombor 1, tahap risiko rendah, tahap pulangan sederhana dan tahap kecairan tinggi. Okey, seperti yang kita dah sentuh dalam video penerangan cikgu sebelum ni dan juga boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Nombor 1 ni adalah amanah saham. Okey. Rujuk dalam jadual tu ada perbezaan 3 perkara tu, tahap risiko, tahap pulangan dan juga tahap kecairan dia. Okey, yang kedua tahap risiko rendah, tahap pulangan tinggi, tahap kecairan rendah. Okey, ini adalah jenis pelaburan hartanah. Okey, hartanah. Baik. Yang ketiga, bebas risiko, tahap pulangan rendah, tahap kecairan tinggi. Okey, ini adalah simpanan tetap. Okey, simpanan tetap. Kalau jawab simpanan macam mana? Okey, dalam buku teks tu kalau kita tengok dia punya tahap risiko, tahap pulangan dan tahap kecairan tu sama. Jadi kalau jawab simpanan pun boleh diterima lah. Okey, baik. Nombor 4, tahap risiko tinggi, tahap pulangan tinggi, tahap kecairan sederhana. Ini adalah jenis pelaburan saham. Okey. Ini kita panggil pengetahuan yang kita kena tahulah, kita kena banding beza ketiga-tiganya tu. Okey, baik. Seterusnya kita sambung C. Okey, masih lagi berkaitan dengan perbezaan risiko pulangan dan kecairan tadi. Nombor 1, risiko saham adalah daripada akaun simpanan. Risiko saham adalah lebih tinggi. Okey, lebih tinggi. Sebab akaun simpanan ni risiko dia rendah. Jadi saham ni risiko dia lebih tinggi.
Okey. Dua, pulangan akaun simpanan tetap adalah daripada saham. Sudah tentu lebih rendah. Lebih rendah. Okey, yang ketiga, kecairan amanah saham adalah daripada kecairan hartanah. Kecairan dia adalah lebih tinggi. Hartanah ni kecairan dia lebih rendah. Okey, jadi kecairan amanah saham lebih tinggi. Okey. Baik. Selesai muka surat 33. Kita pergi kepada muka surat 34. Okey, baik. Berikut adalah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okey, Encik Benjamin, saya melabur RM8,000 secara sekaligus dengan membeli saham syarikat Bestari yang berharga RM1.60 seunit. Encik Mohan, saya mempunyai RM8,000. Saya melabur secara berkala dan konsisten dalam setiap bulan dengan membeli saham syarikat Bestari. Jadual di bawah menunjukkan harga saham yang dibeli oleh Encik Mohan mengikut bulan. Okay, bulan dia tu Januari, Februari, Mac dengan April. Harga saham seunit setiap bulan tu berbeza. Januari RM1.60, Februari RM1.45, Mac RM1.30, April RM1.80. Baik. A. Hitung kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Encik Benjamin dan Encik Mohan. Okey, baik. Mula-mula kita kira untuk Encik Benjamin dulu. Okay, A. Encik Benjamin. Okay. Kita kira jumlah saham. Okay, jumlah saham dia sama dengan yang dilaburkan RM8,000. Sekaligus RM8,000 bahagi dengan harga seunit tu. Harga seunit saham RM1.60. Jadi jumlah saham Encik Benjamin RM8,000 bagi RM1.60. Okey. Jadi dia dapat beli 5,000 unit saham. Lepas tu kita kira kos purata seunit. Okey, kos purata seunit. Okey. Sama juga. Okey, RM8,000 yang dia laburkan bahagi dengan 5,000 unit. Okey, 5,000 unit saham. Okey, dia akan dapat sama jugalah. RM1.60 jugalah, samalah. Maksudnya nilai tak berubah lah. Seunit tu tetap samalah sebab dia beli sekaligus. Okey, itu Encik Benjamin.
Okey, seterusnya kita kira untuk Encik Mohan. Okey, Encik Mohan. Okey, Encik Mohan. Mula kita kira jumlah saham. Dia bukan kira seperti kata Encik Benjamin, dia kena buat jadual. Okey, baik. Macam ni. Okey, buat jadual. Okey, bulan. Okey, lepas tu jumlah pelaburan. Okey, jumlah pelaburan setiap bulan tu. Okey, buat jadual. Pelaburan. Lepas tu harga seunit untuk setiap bulan. Okay, seperti dalam jadual ni dia dah bagi dah harga seunit. Okay, dalam unit RM lah, RM. Okay. Okay, dan akhir sekali tu bilangan unit saham yang dapat dibeli setiap bulan. Okay, cikgu ringkas kat sini bilangan bil unit saham. Okay. Kita buat jadual. Okay, jadual macam ni lah. Jadi ada 4 bulan kat situ. Okay. Baik. Bulan Januari, Februari, Mac, April. Okey. Januari, Februari, Mac, April. Okey. Jadi jumlah pelaburan dia melabur secara berkala. Okey, baik. Kalau 4 bulan, kita buat 2000 lah. Okey. Ini pun dalam RM. Okey, kita buat 2000. 2000. 2000. Okey. 2000. Baik. Harga seunit kita ambil yang ni. Okey, bulan Januari tu RM1.60. Bulan Februari RM1.45. Bulan Mac RM1.30. Bulan April RM1.80. Okey, berbeza setiap bulan. Bilangan unit saham, okey, jumlah pelaburan bahagi harga seunit. Bilangan unit saham yang ni 1250. Ni 2000 bagi RM1.45. Okey. Dapat
1379 bang. Okey. 2000 bahagi RM1.30. 1538. Kalau yang ni 2000 bahagi RM1.80, 1111. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, kat sini jumlah dia sama 8000 juga. Okey, tetap 8000. Kat sini kita tambah jumlah bilangan saham tu. Okey, 5278. Okey, baik. Jadi jumlah saham tu kita boleh kira dah 5278. Jadi berapa kos purata seunit saham? Okay, kita tulis kat situ. Kos purata seunit saham. Okey, sama dengan okey, jumlah pelaburan dia RM8,000 bahagi dengan 5278 unit saham tu. Okey. Unit okay, sama dengan okey, kita akan dapat lebih kurang RM RM1.52 seunit. Maksudnya lagi murah daripada yang kos purata seunit saham Encik Benjamin. Okey, selesailah untuk A tu. Okey, baik. B, dia tanya siapakah pelabur yang bijak? Okey, jadi tulis kat sinilah, ruang kat sini. Okey, siapa pelabur yang bijak? Encik Mohan. Encik Mohan. Berikan justifikasi anda. Okey, apa yang kita boleh kata kat sini? Okey. Jawapannya Encik Mohan. Nanti kita katalah Encik Mohan bijak. Okey. Kerana, tulis kat situ, kerana mengamalkan strategi pemurataan. Okay. Pemurataan. Yang membantu dia memiliki lebih banyak saham. Dengan jumlah wang yang sama.
Okey. Baik, harap boleh faham lah tulisan tak berapa nak cantik. Okey, baik. Selesai muka surat 34. Kita pergi kepada muka surat 35. Okey. Pada 1 Januari 2019, Puan Aisyah melabur RM500 saham syarikat makmur yang bernilai RM1.65 seunit. Dia meneruskan pembelian tersebut secara konsisten sebanyak RM500 setiap bulan selama 1 tahun. Harga pembelian seunit saham adalah berbeza-beza bergantung kepada harga pasaran setiap bulan. Pada 31 Disember 2019, dia memiliki 4,054 unit saham tersebut. Okey. A. Berapakah kos purata seunit saham yang dimiliki oleh Puan Aisyah? Okey, baik. Jadi, kos purata seunit saham. Seunit saham. Sama dengan okey, jumlah pelaburan dia tu. Okey. Kita kena kira lah RM500. Dia kata selama setahun. Jadi darab dengan 12 lah, 12 bulan. Okay, bahagi dengan harga seunit saham. Harga seunit lah. Bagi dengan jumlah unit saham lah. Okay, jumlah unit saham tu 4054 unit. Okay. Sebab kita nak tahu berapa harga seunit saham tu. Okay. 500 darab 12 dapat 6,000 bagi 4054. Jadi akan jatuh kepada satu unit tu RM1.48. Okey, selesai soalan A. Okey, baik, kita pergi kepada soalan B. Jika Puan Aisyah membeli saham tersebut sekaligus. Okay, kalau situasi A tadi dia setiap bulan konsisten 500 sama setahun, 6,000 juga. Tapi yang ni, jika Puan Aisyah membeli saham tersebut sekaligus dengan RM6,000 pada 1 Januari 2019, hitung jumlah unit saham yang diperoleh Puan Aisyah. Okey, baik. Jadi, yang ni jumlah unit saham jumlah unit saham sama dengan jumlah pelaburan dia RM6,000 juga. 6,000 bahagi dengan harga seunit. Harga seunit iaitu RM1.65 per unit tu. Jadi kita boleh kira lah kat situ. Jumlah unit saham berapa yang dia dapat beli. Okey. Lebih kurang 3636. 3636. Unit. Dalam kuantiti unit lah, unit saham. Okey. Selesai soalan B. Soalan C. Bandingkan pelaburan secara berkala dan konsisten dan pelaburan secara sekaligus. Yang manakah pelaburan yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Jadi kita dah faham tadi. Kalau buat berkala dia lagi baik. Sebab kita dapat harga seunit tu lebih murah. Dan kita boleh beli bilangan unit saham tu lebih banyak lah. Jumlah unit saham tu lebih banyak. Okay, jadi ayat dia kita tulis macam ni. Okay. Pelaburan secara berkala dan konsisten
adalah lebih baik. Kerana strategi pemurataan purata lah. Okay. Pemurataan ini membolehkan membolehkan lebih banyak saham dimiliki. Dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okey, selesai. Okey, soalan C. Jadi kalau soalan ditanya macam ni, inilah jawapan yang kita boleh berikan. Dia punya huraian lah. Okey, muka surat terakhir. Okey, pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1 ni, simpanan dan pelaburan. Sebelum kita masuk kepada subtopik seterusnya pada video akan datang. Okey, kita selesaikan muka surat 36 ni. Selesaikan yang berikut. Okey, baik. Encik Nazri menerima wang persaraan dari syarikatnya sebanyak RM500,000. Beliau menyimpan RM200,000 dalam akaun simpanan tetap di sebuah bank dengan kadar faedah 4.2% setahun. Baki wang persaraan digunakan untuk membeli saham syarikat maju. Pada tahun tersebut, syarikat itu mengisytiharkan dividen sebanyak 6%. Okey. Baik, manakala Encik Saiful menerima wang persaraan dari syarikatnya sebanyak RM500,000 juga, beliau membeli sebuah rumah 2 tingkat dan menerima sewa bulanan sebanyak RM1,800. Okey, baik. Siapakah pelabur yang bijak? Beri justifikasi anda. Jadi untuk soalan yang macam ni kita kena kira untuk kedua-dua orang ni, kedua-dua insan individu ni. Okey, Encik Nazri dengan Encik Saiful. Okey, baik. Dia bagi dah kat sini, okey, sebagai nak bantu pelajar ni. Okey, Encik Nazri dia ada dua kita panggil pulangan yang dapat kepada Encik Nazri ni dalam bentuk faedah simpanan tetap dan juga dividen. Dan nilai pulangan pelaburan ni kita tambah dua perkara ni bahagi dengan kata jumlah pelaburan dia tu darab dengan 100. Manakala Encik Saiful dia cuma ada sewa saja, maksudnya dapat daripada sewa saja. Okey. Baik. Kita pergi kepada Encik Nazri tadi, faedah simpanan tetap. Okey, dia kata kat situ. Okey, 200,000 tu dalam akaun simpanan tetap. Jadi kita dalam bank dengan kadar faedah 4.2% setahun. Okey. Jadi kita kira macam ni. Okey, faedah simpanan tetap tu tadi kita ambil 4.2% tadi, 4.2
per 100. Okey, itu dia sama dengan lah. Okey, darab dengan yang disimpan tu RM 200,000. Okey. Jadi berapa faedah yang didapat kat situ? 4.2 per 100 darab dengan 200,000. Jadi dekat sini faedah simpanan tetap dia RM 8.400. Okey. Baik. Manakala yang kedua dividen, maksudnya dividen baki dia. Maksudnya baki lagi adalah 300,000. Okey. Syarikat maju. Syarikat itu mesti akan dividen. Okey, 6%. Okey, kita tulis kat sini 6 per 100. Okey, 6 per 100 darab dengan RM baki dia tu 300,000. Okey. 6 per 100 darab 300,000. Okey, 18,000 kat sini. RM 18,000. Okey, baik. Nilai pulangan pelaburan. Okay, cara dia kira, kita ambil, kita direct terus. Okey. Jumlah pulangan dia 8,400 tambah 18,000. Okey. Dekat sini jumlah pulangan dia RM 26,400. Okey. Bahagi dengan kata dia punya jumlah pelaburan semua RM 500,000 tu. Semua dilaburkan dalam dua tempat lah. Simpanan tetap dengan dividen. Okey, 500,000 darab dengan 100%. Okey. Okey, jadi jawapan dia berapa peratus? Okey. 5.28%. Okey, peratus. Baik. Selesai. Untuk Encik Nazri. Okey, Encik Saiful sewa kan. Encik Saiful menerima wang persaraan 500,000. Beliau membeli sebuah rumah 2 tingkat. Okay, dan menerima sewa bulanan sebanyak 1,800. Okey, jadi selama setahun tu lah. Okay, kita kira setahun. Okay. Jadi sewa yang dapat kepada Encik Saiful, okey, RM 1,800 sebulan tu darab dengan 12 bulan. Jadi jumlah dia berapa? Okey, 1,800 darab 12 bulan. Jadi jumlah bayaran sewa yang diterima oleh Encik Saiful, okey, 21,600. Baik. Jadi nilai pulangan pelaburan, okey, dia daripada sewa saja dia melabur. Okey, jadi jumlah pulangan dia RM 21,600 ni. Okey. Bahagi dengan RM 500,000. Okey, RM 500,000 darab dengan 100%. Okey, dapat kat sini. Okey, 4.32%. Okey, jadi kita bandingkanlah
yang Encik Nazri dengan Encik Saiful ni. Okey. Jadi kita tengok jumlah pulangan Encik Nazri lebih besar daripada jumlah pulangan Encik Saiful. Nilai pulangan dalam peratus pun lebih besar lah. Okey. Jadi siapakah pelabur yang bijak, berikan justifikasi anda. Jadi kita tengok yang tinggi lah. Okay, Encik Nazri lah. Jadi jawapan dia kita tulis sikit kat situ. Okey. Encik Nazri merupakan seorang pelabur yang bijak. Okey. Kerana kita kena bagi justifikasi lah sebab dia kerana. Okey. Nilai pulangan pelaburannya, kita tengok nilai pulangan pelaburannya yang kita dah kira tu. Kerana nilai pulangan pelaburannya adalah lebih tinggi berbanding kita buat perbandingan lah kat situ. Berbanding Encik Saiful. Okey. Selesai. Jadi akhirnya dengan tamatnya video part 4 ni untuk pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1, jadi kita selesailah untuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Diharapkan dengan tunjuk ajar cikgu daripada awal video ni sampai ke akhir video ni, pada pelajar bila nampak soalan ni dia boleh jawab dengan orang kata jalan pengiraan yang betul dan dapatkan jawapan yang tepat. Okey, insya-Allah dengan perkongsian cikgu ni dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang sudi meluangkan masa menonton video ini daripada awal sehinggalah ke akhirnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.